Dua anggota maritim Malaysia cedera dalam insiden tembakan di perairan Kuna. Assalamualaikum dan selamat malam. Berita Tengah Malam bersama saya Nazrif Ahmad Syukri. Jabatan Siasatan dan Kekuasaan Trafik JSPT menerusi Ops Selamat memantau 122 lokasi di seluruh negara yang direkodkan kerap berlaku kemalangan, terutama membabitkan kematian. Pengarah Jabatan Siasatan dan Kekuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata, pada Jumaat lalu pihak konsensi Lebuh Raya merekodkan 2.12 juta kenderaan menggunakan Lebuh Raya Plus, manakala bagi Lebuh Raya Karak hampir 300,000 kenderaan. Lokasi kemalangan membabitkan 46 di Lebuh Raya dan 76 di Jalan Persekutuan. Dia turut menasihati orang ramai supaya merancang terlebih dahulu pergerakan pulang ke kampung halaman, terutama perjalanan jauh. Kemudahan tol percuma selama 2 hari yang diberikan kerajaan sempena Aidilfitri bermula tengah malam ini. Antara lebuh raya utama yang menjadi tumpuan ialah Plaza Tol Gombak. Berlaku pertambahan kenderaan sejak pukul 10 malam tadi. Di Laila Kadir ada melaporkan. Baik, terima kasih Nazri di Angkasa Puri. Baiklah, untuk pengetahuan anda, saya kini sedang berada di Plaza Tol Gombak bagi meninjau keadaan trafik di sini. Dan untuk pengetahuan anda, apa yang anda boleh perhatikan di belakang saya ini, kenderaan memenuhi di ruang-ruang Plaza Tol bagi menikmati pengumuman kerajaan mengenai Plaza Tol percuma yang telah pun diumumkan sempena dengan Aidilfitri ini yang bermula pada malam ini 12.01 tengah malam. Dan untuk pengetahuan anda, sebenarnya trafik di sini ataupun pertambahan kenderaan sudah pun bermula pada pukul 10 malam tadi lagi. Ini yang kami jangkakan mereka telah membuat perjalanan ke kampung halaman masing-masing, terutama di lokasi Pantai Timur selepas solat tarawih, dan kemudian mereka bersama dengan keluarga datang pula ke sini bagi menikmati tol percuma bersama dengan pengumuman Aidilfitri ini. Dan untuk pengetahuan anda juga, apa yang berlaku tadi sebenarnya trafik pada pukul 10 malam lagi lancar, meskipun pertambahan kenderaan tetapi lancar. Jadi apa yang kenderaan banyak di sini sebenarnya mereka berhenti di tepi dahulu kerana mereka tiba seawal pada pukul 10 malam dan berhenti di tepi dahulu bagi menunggu menjelangnya pada 12.01 tengah malam bagi menikmati tol percuma ini. Dan untuk pengetahuan anda, apa yang saya diberitahu oleh pihak LLM pada pukul 8 malam tadi, sebenarnya trafik lancar pada pada pagi sehinggalah petang tadi, dan kemudian pertambahan trafik berlaku selepas waktu berbuka puasa dan sehingga kini, dan kita jangkakan akan berlakunya pertambahan trafik dari malam ini sehinggalah pada pagi esok, dan mungkin akan reda sebentar dan kemudian akan bertambah lagi sehingga tengah malam nanti. Dan untuk pengetahuan anda, apa yang telah kami diberitahu oleh pihak LLM, antara salah satu punca sesebuah plaza tol itu menjadi sesak adalah berikutan dengan pemandu sering menukar lorong pada saat-saat akhir. Tapi apa yang kami perhatikan pada malam ini, kebanyakan pemandu di sini begitu efisien sekali, iaitu pergi kepada lorong pembayaran masing-masing, iaitu untuk SmartTag pergi ke SmartTag, yang untuk ingin membayar menggunakan RFID, mereka pergi ke RFID, dan begitu juga dengan Touch and Go. Dan untuk keseluruhan yang saya boleh kongsikan bersama dengan anda, aliran trafik nampaknya lancar meskipun berlaku pertambahan kenderaan di beberapa kawasan dan juga sedikit sesak untuk seketika sahaja berikutan berlaku beberapa insiden termasuk kemalangan dan juga ada beberapa kecemasan yang berlaku. Walau bagaimanapun, kerja-kerja pengalihan pantas dilakukan oleh pihak konsensi dan akhirnya perjalanan lancar di kesemua lokasi-lokasi lebuh raya utama. Baiklah,
Itu saja yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda. Kita jangkakan akan bertambah lagi kenderaan pada malam ini sehingga pagi esok, dan untuk mendapat maklumat mengenai trafik dan juga sekiranya berlaku kecemasan dan sebagainya, anda boleh mengetahui laluan alternatif melalui laman web LLM, sama ada di laman web mereka maupun di aplikasi X. Itu saja dapat saya kongsikan bersama dengan anda. Kita kembali semula bersama dengan Nazri di Angkasa Puri. Baik, terima kasih di Laila Kadir. Baik, kita balik pula ke perkembangan berita seterusnya. Dua anggota Agensi Penguasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Lahad Datu cedera dalam insiden tembakan di perairan Konak pukul 8.40 pagi semalam. Bintara muda maritim Zainal Albad Komel, 45 tahun, mengalami kecederaan di bahagian mata kanan, manakala Laskar Kanan Maritim Predri Dikula Jimin, 35 tahun, cedera di kedua-dua belah tangan. Kedua-dua anggota terbabit cedera selepas bergelut dengan suspek yang melepaskan tembakan ketika bot dinaiki cuba diperiksa pihak berkuasa dalam ops khas pagar laut di timur laut Kampung Panggi, Kunak. Pengarah Zon Maritim Lahad Datu, Komander Maritim Dr. Suzana Razali Chan berkata, ketika pasukan peronda cuba menghampiri sebuah bot untuk pemeriksaan, 3 suspek bertindak melepaskan 4 das tembakan ke arah bot dinaiki pasukan Maritim Malaysia. Beliau berkata 4 lagi anggota penguasa tidak mengalami sebarang kecederaan. Menurutnya, kesemua suspek gagal ditahan dan berjaya meloloskan diri dengan bot tersebut. Berkaitan itu, operasi memburu suspek giat dijalankan manakala 2 anggota Maritim Malaysia yang cedera dibawa ke Hospital Kunak untuk rawatan segera. Dalam pada itu, Eskom bekerjasama dengan agensi keselamatan yang lain termasuk Maritim Malaysia dalam usaha mengesan kumpulan yang menembak 2 anggota Maritim Malaysia pagi tadi. Komandan Eskom Datuk Victor Sanjos berkata, kerjasama itu termasuk melakukan operasi mengesan kumpulan terbabit yang melakukan tembakan. Beliau tidak dapat mengesahkan kemungkinan suspek dari kumpulan Kidnapping for Ransom KFR atau penyeludup berikutan siasatan masih dijalankan. 5 pemandu bas ditahan selepas didapati positif dadah menerusi Ops Hari Raya Aidilfitri. Operasi dilaksana di seluruh negara bermula 1 April lalu. 2 daripadanya berusia 60-an ditahan semalam dalam operasi yang turut disertai Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Tuan-tuan bayangkanlah jika mereka ini dibenarkan untuk memandu kenderaan, sudah pasti ia memberikan risiko yang sangat tinggi kepada penumpang-penumpang. Selain daripada itu juga, kita juga menjalankan pemeriksaan terhadap keseluruhan kenderaan-kenderaan, termasuk kenderaan perdagangan, motosikal dan juga kenderaan-kenderaan komersial. Semalam kami siarkan laporan berkaitan penambahbaikan kemudahan di lebuh raya pesisiran pantai barat WCE bagi jajaran Perak. Ini termasuk aspek pencahayaan yang menjadi rungutan pengguna. Selain mengurangkan kesakan, kewujudan jajaran WCE turut memberi manfaat kepada kira-kira 5,000 penduduk setempat. Ikuti siri kedua laporan khas wartawan Nur Ain Abu Bakar. Lebuh Raya WCE merupakan laluan alternatif yang membantu mengelak kesesakan dari laluan sedia ada selain menjimatkan masa. Sebagai contoh, jajaran Seksyen 11 beruas Taiping Selatan kini hanya mengambil masa 20 minit berbanding 55 minit sebelum ini. Selepas kesemua jajaran WCE dibuka, berlaku peningkatan aliran trafik yang menggalakkan. Jika dibandingkan antara bulan Januari hingga ke Mac, berlaku peningkatan aliran trafik, purata aliran trafik harian ataupun ADT antara 20 hingga ke 25%. Selepas Seksyen 11, jajaran beruas Taiping Selatan dibuka pada 12 Mac lalu. Sebab sebelum ni kita menggunakan jalan terung Taiping. So jalan yang agak hutan dan berbukit, banyak lubang lah jalan. So bila buka WCE ni banyak memudahkan pengguna-pengguna tempatan sini sebab jalan yang clear, elok dan lebih cepatlah untuk sampai ke kawasan-kawasan utara. Sangat berpuas hati, dan kalau kita lihat sekarang ni memang
kalau kata perayaan ke apa ke, bila adanya lebuh raya WRC ini memang jalan lebih baik daripada sebelum ni lah, daripada jalan dalam kan. Maksudnya dari segi apa tu, laluan dia, kemudahan dia kat sini memang sangat-sangat selesa lah. Oh, jauh beza. Dia kalau ikutkan yang lebuh raya yang biasanya tu, kereta banyak kan. Kalau ikut sini lebih mudah kalau macam balik kampung raya elak daripada kesahkan lalu lintas. Ikut lebuh raya WCE. Selain itu, persimpangan lebuh raya WCE yang sangat hampir dengan pekan kecil serta penyambungan jajaran bersama Jalan Persekutuan FR5 membantu merancangkan aktiviti perniagaan industri kecil sederhana IKS sekaligus dapat mempertingkatkan ekonomi penduduk setempat. Manfaat dia tu seperti saya lah. Macam saya selepas pencen bersara, jadi saya join WCE untuk dia memberi peluang pekerjaan bagi penduduk setempat. Alhamdulillah ramailah yang keluar daripada highway tu masuk sini, sebab sini macam arena ada kan. Ramailah yang masuk sini. Okeylah, pendapatan kat sini pun dah okeylah sekarang. Tak macam dulu kan slow je. Sekarang dah ada orang keluar dari WCE tu masuk sini terus. Bagi yang ingin memulakan perjalanan, utamakan keselamatan diri dengan mengamalkan tabiat pemanduan berhemah. Laporan Nur Ain Obaka, RTM. Dua lelaki ditahan selepas menjual mercun dan bunga api tanpa permit yang sah di Anggar bernilai RM1,730 di Machang, Kelantan semalam. Ketua Polis Daerah Machang, Superintendent Ahmad Syafiqi Husin berkata, suspek berumur 18 dan 51 tahun ditahan di Bazar Ramadan Dataran Kemahkotaan. Suspek direman di bawah Seksyen 117 KTJ di Mahkamah Magistrate Machang hari ini sehingga 9 April untuk siasatan lanjut. Dua lelaki tempatan dan seorang wanita warga asing yang terlibat sindiket pengedaran dadah di Berkas menerusi dua serbuan berasingan di Johor Bahru 2 April lalu. Ketua Polis Johor, Komisioner M. Komar berkata suspek berusia 32 hingga 51 tahun ditangkap di dua buah rumah sewa di Johor Bahru dan Seri Alam. Menurut beliau, kedua-dua rumah sewa itu dijadikan stor simpanan dan pembungkusan semula dadah sebelum diedarkan ke pasaran tempatan. Sindiket ini membeli dadah daripada daerah-daerah negeri yang berdekatan. Selepas itu akan diproses, akan diubah suai jadi jus dan disyaki untuk digunakan dalam pasaran tempatan, terutamanya di pusat-pusat hiburan. Hasil serbuan pihaknya merampas pelbagai jenis dadah selain menyita kenderaan dengan nilai keseluruhan lebih RM2.3 juta. Semua suspek direman 3 hingga 9 April bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Seorang lelaki ditahan selepas video pergaduhannya di sebuah stesen minyak di Taman Bukit Indah, Johor semalam tular di media sosial. Pemangku Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, Superintendent Ibrahim Maksum berkata, suspek berusia 35 tahun ditahan di Lebuh Raya, Kota Iskandar. Dia berkata tangkapan dibuat selepas pihaknya menerima laporan daripada seorang lelaki berusia 26 tahun yang mendakwa dipukul oleh rakan suaminya. Suspek juga membuat laporan berhubung kejadian itu. Ibrahim berkata suspek akan direman bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 323 dan 506 Kanun Keseksaan. Terdahulu tular video pergaduhan membabitkan dua lelaki dan seorang wanita. Video itu membawakan seorang lelaki menumbuk lelaki lain dan seorang wanita dipercayai isterinya. Seorang lelaki ditahan bagi membantu siasatan kes merosakkan peralatan di sebuah tokong di kawasan Kampung Koh, Manjung. Ketua Polis Daerah Manjung, ACP Muhammad Nordin Abdullah berkata, tangkapan membabitkan lelaki berusia 35 tahun. Beliau berkata lelaki terbabit ditahan selepas pihaknya menerima laporan berkenaan rakaman video yang tular sejak Jumaat lepas. Susulan penahanan itu, pihaknya turut merampas telefon bimbit yang dipercayai digunakan suspek untuk merakam video tersebut. Menurutnya, suspek akan direman bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 295 Kanun Keseksaan.
Tular satu akaun Facebook mendakwa ia akaun media sosial rasmi yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri. Sekali pandang, ia tampak biasa. Namun jika diteliti, kesahihannya diragui. Semakan pasukan Biar Betul mendapati keraguan itu ada asasnya. Manakan tidak apabila nama akaun sendiri dieja salah. Facebook rasmi Sultan Ibrahim dalam catatannya turut mengesahkan ia suatu penyamaran. Orang ramai diingatkan tidak terpedaya dengan kewujudan akaun palsu berkenaan. Pengguna media sosial turut disaran melaporkan sebarang salah guna nama Seri Paduka Baginda berdua dan keluarga diraja. Entah apa yang merasuk suspek sehingga berani tak bertempat dengan menyamar payung negara. Keyakinan itu pasti menguncup apabila si pelaku diburu polis meski sudah memadamkan akaun palsu berkenaan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti jangan kongsi. Sultan Selangor Sultan Sarafuddin Idris Shah menasihatkan umat Islam sentiasa berwaspada dengan pihak yang menggunakan agama untuk meraih sokongan masyarakat. Titah baginda ramai yang mengaku sebagai agamawan atau ilmuwan yang cuba mempengaruhi rakyat dengan menyampaikan pendapat dan hujah mengenai isu agama. Namun mereka sebenarnya mempunyai agenda peribadi tersembunyi. Seluruh umat Islam supaya sentiasa waspada dan bijak dalam menilai siapa yang sebenar ulama sejati dan siapa yang hanya menggunakan agama untuk kepentingan pribadi atau kumpulan tertentu. Fahaman Khawarij, takfiri dan ajaran yang menyeleweng perlu ditolak oleh masyarakat Islam kerana ia berupaya menyebabkan perpecahan dalam kalangan umat Islam. Umat Islam juga disaran merujuk kepada ahli-ahli agama bertauliah sekiranya terdapat kekeliruan. Ajaran ini jikalau tidak dibasmi dengan kadar segera, dia memberi impak yang begitu dahsyat dalam masyarakat, seperti yang berlaku dalam kisah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahawa dia telah dibunuh oleh puak-puak Khawarij kerana menuduh bahawa beliau telah kafir. Dan bagi membasmi puak-puak Khawarij ini, saya berpandangan yang pertama, perlu kita menghidupkan cinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyakkan pengajian Syama'il Muhammadiyah dan majlis-majlis cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga justru akan menarik masyarakat supaya mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenar, yang bersifat dengan sifat yang bersederhana dalam segala perkara. Pemikiran sebegini adalah sangat-sangat berbahaya di dalam komuniti, di dalam negara kita, kerana ianya bermula dengan mengkafirkan, kemudiannya ia akan pergi kepada mula menghalalkan darah, dan ianya akan mencetuskan ketidakstabilan dan juga mencetuskan suasana permusuhan dan pergaduhan. Semua pihak perlu mengambil agama ini sebagai panduan dan jangan dijadikan sebagai alat untuk kepentingan diri, kepentingan kelompok dan kepentingan apa-apa kepentingan duniawi yang sangat rendah ini. Nelayan dan pengusaha ternakan Kupang di Port Dickson akan diberi bantuan sewajarnya susulan kes pencemaran biotoksin makanan laut itu. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata kerajaan negeri akan meneliti kesan pencemaran itu terhadap industri pertenakan Kupang. Beliau berkata pihaknya memberi perhatian terhadap kes itu, terutama selepas Singapura mengambil tindakan menyekat bekalan dan penjualan Kupang dari Port Dickson. Kita industri Kupang di negeri kita taklah Negeri Sembilan tak besar mana. Kita sedia maklum bahawa industri ini adalah industri hiliran daripada nelayan untuk menambah pendapatan mereka, tetapi kita akan melihat kesan dia walaupun bilangannya tak ramai, tetapi kita nak lihat kesan kepada pendapatan hiliran ini kepada nelayan kita, nelayan pantai kita.
Terdahulu media melaporkan Singapura menyekat bekalan dan penjualan kupang dari Port Dickson kerana didapati mengandungi biotoksin berbahaya. Sementara itu, Jabatan Perikanan Melaka melakukan pengujian berkala dan pemantauan selama 20 hari terhadap produk dui cengkrang. Ia bagi memastikan tahap keselamatan bacaan biotoksin pada paras dibenarkan dan disahkan selamat untuk dimakan. Esko Negeri Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata proses tersebut mengikut SOP ditetapkan Program Sanitasi Kerang-Kerangan Kebangsaan NSSP. Perikanan pun dah sehari ke sehari kita memantau. Dalam tempoh seminggu nanti kita akan ambil sampel yang kedua, sama ada lagi atau tidak. Kalau ada, dan kita akan ambil sampel yang ketiga. Sehinggalah 20 hari, kalau clear baru kita akan bagi tahu. Kalau selagi mana tak clear, kita akan buatkan proses-proses untuk makluman kepada semua. Setakat ni memang kita stop sementara. Jadi kita menyeru kepada seluruh rakyat negeri Melaka, terutamanya produk-produk dui cengkerang daripada Selat Melaka, daripada Port Dickson sehinggalah ke Sebatu ni memang tak ada jualan dah. Kita tak. Pada 5 April lalu, Jabatan Perikanan melarang orang ramai memakan dui cengkrang dari Melaka berikutan dicemari alga Alexandrium yang berbahaya kepada kesihatan manusia. Perkembangan sukan, tiada lagi istilah pemain junior atau senior dalam kem badminton negara selepas ini. Itu tegas Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM Tan Sri Muhammad Norza Zakaria. Jelas beliau semua pemain akan dinilai berdasarkan kedudukan ranking dunia Persekutuan Badminton Dunia BWF, malah pemain muda turut akan dihantar bertanding bersama pemain senior dalam kejohanan antarabangsa. Okay, but we have decided because of there's a restructuring in coaching, from now onwards you will distinguish players not by junior or senior, by world ranking. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Muhammad Norza memaklumkan BM akan mengambil langkah proaktif untuk menggalakkan pertumbuhan pemain muda negara dengan bersetuju menambah nilai geran kepada persatuan negeri mengikut prestasi pemain. Sebab ini peruntukan geran untuk persatuan negeri yang bernaung di bawah badan induk itu antara RM300,000 hingga RM450,000. Sementara itu, Tan Sri Muhammad Norza turut pemain yang bakal beraksi pada Piala Thomas dapat memamerkan aksi terbaik biarpun sedar cabaran hebat menanti pasukan negara. Cakap macam ni lah. Kalau tak ramai orang dapat opportunity untuk mewakili negara. Kalau kat negara-negara lain, orang akan bermati-matian untuk mewakili negara, untuk fight all the way for negara. You punya jasa ataupun sumbangan kepada negara akan dikenang atau di-appreciate oleh seluruh rakyat Malaysia because you are the front line. Itu tidak boleh dibeli dengan RM1. Malaysia diundi dalam kumpulan D bersama Denmark, Hong Kong dan Algeria. Piala Thomas 2024 akan berlangsung pada 27 April hingga 5 Mei di Chengdu, China. Menjelang saingan Division 2 Liga Futsal Premier Malaysia MPFL 2024 pada Mei ini, Persatuan Bola Kedah KFA tidak meletakkan sasaran terlalu tinggi dan lebih selesa digelar sebagai pasukan underdog yang diparisi 80% muka baharu. Naib Presiden KFA Datuk Muhammad Saleh Saidin yang juga pengurusi jawatankuasa futsal KFA berkata kehadiran beberapa pemain berpengalaman yang pernah beraksi bersama klub futsal di Thailand bakal menyuntik semangat pasukan. Saya yakin dengan barisan pemain baru yang ada untuk tim futsal Kedah pada kali ini, yang mana 20 orang adalah pemain baru, 5 orang daripadanya adalah pemain lama, dan insya-Allah pasukan Kedah pada kali ini akan menjadi persaingan utama kepada pasukan-pasukan lain untuk Division 2 MPFL pada kali ini. Sekian berita tengah malam dari Sungai ke Segara Palestin, pasti merdeka. Assalamualaikum dan selamat malam.